Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan ceria dan sihat selalu. Hari ini, seperti biasa, kita akan teruskan sesi PDPR kita bagi mata pelajaran pendidikan Islam di bawah bidang kefahaman Al-Quran. Tajuk Surah Al-Asr. Unit 5. Sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengar bacaan surah Al-Asr daripada Syekh Mishari Al-Afasi. Jom sama-sama kita dengarkan bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demikianlah bacaan surah Al-Asr dari Syekh Mishari Al-Afasi. Okay, kita tengok pada buku teks yang terpampang di depan awak ni, surah Al-Asr dan juga pengertiannya, maksudnya. Okay. Wal-Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Dalam ayat ni ada 3 ayat. Surah Al-Asr ni ada 3 ayat. Allah bersumpah demi masa, Allah kata. Semua manusia dalam kerugian. Semua orang rugi. Semua orang. Illal ladzina amanu, melainkan kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus solihat, dan melakukan kebaikan. Wa tawasaw bil haqq, serta saling berpesan untuk kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan berpesan untuk kesabaran. Allah kata semua orang dalam kerugian. Allah sumpah demi masa aku nak ayat kamu, hai manusia, semua orang dalam kerugian. Kecuali ada 4 jahat tak rugi. Siapa dia tak rugi tu? Yang pertama orang yang beriman. 4 golongan ni yang tak rugi. Allah kata atas muka bumi ni 4 orang ni lagi dia. 4 golongan ni bukan 4 orang, golongan. Golongan ni maknanya sekumpulan manusia ni, 4 kumpulan manusia ni, dia ni yang tak rugi. Kumpulan apa? Yang pertama orang yang beriman. Yang kedua, buat benda baik, wa 'amilus solihat, melakukan kebaikan. Yang ketiga, saling berpesan benda yang benar. Royak kau orang. Maknanya saling berpesan ni royak kau orang, benda benar. Walaupun dia tahu dah kalau dia royak ni orang bercedia, tapi sebab benda tu betul, dia royak. Dan yang keempat, orang yang sentiasa berpesan dengan kesabaran. Dia ajak saing dia semaya, marilah kita semaya. Dan dia kata, aku semaya. Kubur masing-masing ke? Bukannya murid sekali kubur aku saya esok. Oh sedap jawab saing kita ni. Bila kita ajak dia pergi semaya, selesai. Tapi dia tak putus asa. Tidaklah kata bila saing kata begitu, biarlah kau mulah, aku malah dah ajak mu pergi semaya. Ya kau mulah, murid dengan aku seorang mu. Oh, kita jawab gitu. Tu dia tak sabar macam tu. Orang lagu ni orang yang tak sabar. Orang yang sabar, walaupun sekali dia ajak benda baik orang tolak, 2 kali dia ajak orang tolak, 3 kali dia ajak orang tolak, berkali-kali dia ajak orang tetap tolak, tapi dia tak pernah putus asa, dia tetap bersabar sebab dia tahu benda ni benda betul. Dia kena royak kat orang tu, dia kena ajak orang ni membuat benda baik, maka dia royak, dia sabar dengan apa yang dia royak. Maka 4 golongan ni Allah kata barulah orang yang untung.
Rugi lawannya untung. Jadi kalau kita nak jadi orang yang untung, kita kena jadikan diri kita termasuk dalam 4 golongan ini. Okey, seterusnya kita tengok pengenalan surah Al-Asr. Pengenalannya. Surah ini mengandungi 3 ayat. 3 ayat je. Jadi kalau awak tak ingat, sajalah. Benda mudah, simple, boleh duduk buat kerja pun boleh hafal. Okey. Merupakan surah ke-103 dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Ingat deh. Surah Al-Asr ada 3 ayat, diturunkan di Mekah, merupakan surah yang ke-103. Okey, surah Al-Asr membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebenarnya ayatnya betapa pentingnya masa. Siapa Allah bersumpah dengan masa. Bukannya kita ni kadang kita tak apa, dia lah mentah-mentah lagi. Orang beda Allahu Akbar, orang beda huruf. Orang mentah kalau siap kerja dulu. Pukul 1:30. Pukul 2. 2:30. Pukul 3. Dia mentah-mentah. Kabar-kabar 3:30 tak main lagi. Itu maknanya mereka yang tak menghargai masa. Tapi ayatnya betapa pentingnya masa. Siapa Allah bersumpah demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Ayatnya nak menggambarkan betapa pentingnya masa dalam kehidupan manusia. Masa yang berlalu tak akan kembali lagi. Setiap hari, setiap saat kita melalui benda yang baru. Satu saat yang kita lalui, satu saat yang telah terlepas, kita tak akan dapat ambil dah. Walaupun satu saat. Sebab benda tu sudah gila. Kita terus berjalan. Sehingga kita akan bertemu dengan titik akhir kehidupan kita di muka bumi. Jadi, selama kita masih lagi diberi peluang untuk hidup, maka hargailah masa. Awak sekarang ni berada di zaman kanak-kanak, berusia 11 tahun. Usia 11 tahun yang awak hadapi hari ni, awak takkan jumpa dah seumur hidup awak lagi lepas ni. Tak jumpa dah. Sebab usia 11 tahun ni hanya masa ni, hari ni, waktu ni. Lepas ni, awak akan pergi ke 12 tahun. Bila naik 12, lepas 12-13 tahun, awak sudah jadi remaja. Maka awak akan tinggalkan zaman kanak-kanak awak. Itulah ayatnya. Kita hanya lalui sekali setiap fasa kehidupan kita. Bukan berkali-kali. Sekali zaman bayi, sekali zaman kanak-kanak, sekali zaman remaja, sekali zaman dewasa. Dan seterusnya kita akan hadapi zaman tua. Sebab itulah hargai apa yang kita lalui. Sebab satu langkah yang kita buat salah, kesan dia hingga ke hari tua. Jangan cari masalah. Walaupun di zaman kanak-kanak lah kena belajar. Belajar bersungguh-sungguh. Belajar sekolah rendah. Sebab belajar zaman sekolah rendah tak sama dengan belajar zaman sekolah menengah. Dah berbeza sangat. Belajar sekolah rendah menengah tak sama dengan belajar di universiti. Walaupun sama-sama belajar tu. Sekolah rendah kita belajar, sekolah menengah kita belajar, universiti kita belajar. Tapi situasinya tak sama. Jadi hargai apa yang kita ada hari ni. Sebab Allah sendiri ayat tu, Allah bersumpah dengan masa. Tu ayat betapa pentingnya masa. Okey, kita tengok apa yang dituntut dalam surah Al-Fatihah. Apa yang dituntut untuk kita laksanakan. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Asr ni. Dengan menghayati surah Al-Asr, kita dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. Orang yang betul-betul menghayati, betul-betul faham surah Al-Asr ni, maka dia akan jadi seorang Islam yang benar-benar Muslim. Benar-benar Islam yang sejati. Okey, kita tengok. Ayat yang pertama. Wal asr. Innal insana lafi khusr.
Masa itu sangat berharga. Sebab Allah kata dah, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Jadi makna ni sini ayat masa tu berharga. Jadi apa Allah suruh kita buatnya? Sentiasa menghargai masa. Usah tadi lah. Hargai masa kita ada. Jangan sia-siakan. Sebab tu kadang lepas subuh kita tidur, benda-benda yang sia-sia tu. Nak loan ni ke saya boleh rasa. Zaman saya kecil mula, satu hari tu lama tau. Panjang masa dia. Sebab kita rasa, oh lah pukul 3 tu, pukul 4 tu kan lama lah. Dulu dalam radio ada DK. Ustaz duduk ngetuk. Ustaz tu duduk dengan ustaz sekali satu keluarga. Jadi kak dia dengar radio kita, DK lama nak habis DK ni. Ustaz semua mengepek masa kecil-kecil mula, besar-besar mula. Jadi ayatnya, satu hari sebab kita tunggu petang pukul lepas Hasan nak main dah. Lepas Hasan baru boleh pergi turun main. Tunggu. Orang biasa main-main asal, baru dia boleh gerak masa hari dia main dah pegah apa-apa. Tapi petang main tu puas. Apa puas kita main. Macam-macam main dia kita main. Tapi berbeza dengan zaman sekarang. Jauh sangat. Kalau pukul 3 tu lagi pukul 4 mata lah. Tak baik. Pukul biasa dah. Biasa tu kat seolah-olah malih. Cepatnya masa berlalu. Sebab itulah kalau awak tak hargai masa hari ni, awak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka hargailah masa. Walaupun kita belajar secara PDPR, awak jadikanlah pembelajaran learning ni adalah satu pengalaman hidup awak. Awak tak kerja pun dah belajar dengan lagu ni. Secara online lagu ni. Jadi inilah pengalaman yang paling berharga yang awak lalui dalam hidup awak. Jadi hargailah apa yang ada hari ni. Hargailah belajar secara PDPR, belajar dalam online, hargai masa kita. Seterusnya Allah suruh apa daripada surah ayat pertama ni dan ayat kedua ni, Allah suruh kita faham molek supaya kita tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Apa saya sana lah, bangun pas main subuh tidur balik, semua sia-sia benar. Awak tak kalau bangun mana sana ya, pukul 7 tu nikmat pukul 7 tu lain. Cubalah celik mata, tengoklah alam ni di waktu pukul 7. 7 suku, 7:30. Itu cuaca dia, keadaan dia, nikmat dia tu lain. Tapi kalau awak tidur, rugilah. Awak tak akan dapat melihat kebesaran Allah di waktu-waktu itu. Sebab pukul 8 dia panas lain dah rasa dia. Jadi ayatnya, jangan membazir masa dengan benda yang sia-sia. Ataupun duk kecik buah kosong. Rugi ya. Buatlah, hargailah masa ni, isilah masa kita dengan benda yang berfaedah. Okey, ayat seterusnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kepentingan beriman dan berbuat baik. Sebab Allah kata dah, okay? Orang yang tak rugi, semua orang dalam rugi. Demi masa Allah bersumpah, semua orang manusia dalam kerugian kecuali pertama orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Jadi apa Allah suruh kita buat hasil daripada ayat ni? Ya Allah menuntut kita lagu mana? Pertamanya supaya memelihara iman kita kepada Allah. Jaga iman kita. Jangan sekali-kali jadi goyah iman kita. Ataupun iman kita digoncang oleh bisikan-bisikan syaitan. Kita kena kuatkan, perteguhkan iman dalam jiwa kita. Kita kena yakin sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, memperbanyakkan amal ibadat. Kena banyaklah beramal. Nak pula di saat ni pandemik ni, ya Allah ya Tuhanku, bila tak tahu akan berakhir benda ni. Okay, kita ramanya orang dalam keadaan susah. Betapa ramanya orang yang hilang kerja, orang tak boleh nak buka kedai. Jadi kena banyak amal ibadat. Banyak amal ibadat, kuat semayanya, puasa sunatnya, semaya sunatnya, di samping solat fardu, kemudian banyakkan sedekah, banyakkan berbuat baik, hubungkan silaturahim, jangan balah orang, baik dengan semua orang, sayang semua orang, kasih pada semua orang. Kasih pada semua orang, bukan saja orang tapi pada makhluk. Kasih pada semua makhluk, sayang pada semua makhluk, jangan ada benci, jangan berdendam, banyakkan sedekah, di samping amal ibadat wajib, banyakkan juga amal ibadat sunat.
Dan yang ketiga, Allah juga menuntut kita supaya sentiasa berusaha membuat kebaikan. Kita hari-hari maknanya bukan kata berpuas hati dengan apa yang kita buat sehari tu. Berusaha semua. Kalau sebelum ni semaya sunat duha tak buat. Usaha, ya Allah aku nak buat duha ni. Bangun supaya duha 2 rakaat. Kalau biasa buat 2 rakaat, usaha buat 4 rakaat. Sentiasa membaiki amal ibadat kita. Sentiasa buat benda baik. Tengok orang susah, murahkanlah. Ringan-ringankan tangan kita untuk membantu. Tolong sedekah duit ke, tolong bantu dia selesaikan masalah dia ke. Sedekah ni tak nanti kau beri duit. Duit idea tu sedekah juga. Mendengar, memberi telinga kita untuk mendengar masalah dia pun sedekah juga. Mungkin dengan kita mendengar masalah dia tu menyebabkan dia jadi tenang. Boleh pahala dah kita. Itu pun membuat benda baik, berbuat kebaikan juga. Tak nanti kau kita ni tolong akak bayar duit 2 juta ke apa dah. Bukan Allah tak nilai semua tu. Allah kata buat aja. Atau saya ni hanya mendengar masalah saing kita. Saing kita ni kat nunggu ayat kau itu sedengar. Orang ni dah sedengar. Maka dia pun ayat kita kata, Pak, mu ni jadi begini ni, sedih sangat ni. Dia pun cerita tu, sabarlah. Perkataan sabar yang kita bagi pada dia tu menyebabkan dia rasa tenang, itulah pahala yang akan kita dapat. Bila dia dengar kita sebut ke dia tu sabar dan dia pun menjadi bahagia, dia pun buat amal ibadah dengan baik, maka ketika tu pahala bertali arus kepada kita. Tu ayatnya, itulah benda baik yang kita buat. Jadi kita kena sentiasa berusaha berlumba-lumba buat baik. Rebutlah peluang berbuat baik walaupun peluang tu sangat kecil. Jangan mengharapkan benda nak tunggu benda besar baru kita buat baik. Jangan. Walaupun kecil, buat je benda baik. Angkat ranting kayu yang menghalang perjalanan. Ranting kayu kecil kita ambil, kita letak tepi. Itu pun kebaikan yang dipanggil kebaikan yang kita buat, yang akan mendapat pahala berlipat kali ganda. Ada satu kisah seorang yang akhlak buruk, yang buat jahat, buat maksiat banyak. Cuma dia pernah jumpa seekor anjing yang dahaga. Maka dia siarkan anjing tu, dia ambil air dengan tapak kasut dia, diisikan air dengan kasut dia, yang dia beri minum anjing itu. Dia beri padanya tu untuk minum air itu. Akhirnya dia mendapat pahala yang berlipat kali berganda-ganda, yang menghapuskan segala dosa maksiat yang dia buat, dan dia menjadi ahli syurga. Kenapa? Sebab dia buat baik ketika itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa sayang dan cinta sesama makhluk. Tu tawatu tu dia buat tu anjing yang haram kita sentuh, yang kita kena basuh dan tergolong dalam golongan najis mughalazah. Apatah kalau kita ni dengan sesama manusia. Jadi kita kena sentiasa berbuat baik. Seterusnya, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Mengajak orang lain ke jalan kebenaran, mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Ayatnya, sentiasalah kita ni ajak orang. Jangan sekali-kali putus asa. Kita ada saing, hak memang tak semaya. Ataupun kita ada saing, tak pernah menutup aurat. Kita tahu menutup aurat tu wajib. Kita tahu orang yang tak menutup aurat esok di akhirat Allah gantung rambut dia, api dengan neraka di bawah tapak kaki dia, otak gelegok. Itulah antara yang Rasulullah nampak ketika Isra dan Mi'raj. Bukan hukuman yang ringan, hukuman yang berat. Duduk dari neraka ni, na'udzubillah. Kalau kita bayangkan api tu besar lagi api dari neraka. Sebagaimana kalau kita bayangkan nikmat syurga tu hebat lagi nikmat tu. Benda yang tak terjangkau di fikiran kita. Kita tak akan, hak kita mikir tu sebenarnya lebih lagi. Realiti dia lagu lain. Tapi ayatnya bahawa duduk dalam neraka ni seksa yang tak amat seksa. Sebab makanan dia hanya daripada najis, daripada air hanyir dengan air nanuhnya. Itu minuman. Makan dia pula daripada buah-buah yang berduri. Yang bila kita telan tu hancur habis tubuh kita. Kemudian jadi balik. Itulah makanan yang terpaksa kita telan.
Ya, na'udzubillah, bukan kita lah. Orang yang duduk daerah aku tu pasal telah. Kalau dia tak beriman kepada Allah. Jadi, kita ni, kalau misalkan kita tahu, sayang kita buat benda jahat, tutup aurat apa, kita pun nak ajak dia buat benda baik. Kita nak ajak dia supaya tutup aurat. Kita nak ajak dia supaya sembahyang. Nak ajak dia biar dia jadi orang baik. Maka kita kena ajak lah. Ajak sebab kita tahu. Walaupun kata, kalau aku ajak ni menyebabkan sayang aku bercakap aku. Tapi tak boleh sebab benda ni benar. Benda ni betul. Kau ajak. Marilah kita sembahyang. Lepas tu, ikut aku lah yang mahu kita deh. Kita royak pula. Ajak benda yang benar dan sabar. Kita kena bersabar. Tapi masa ajak orang tu, kena juga dengan cerdik. Bil hikmah wal mau'izah. Allah kata dah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Mengajak seluruh mereka ke jalan Tuhanmu dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Kena cerdik. Janganlah ajak orang, bengong tak pula bang. Tu Allah tak ajar lagu tu. Nabi tak ajar lagu tu. Nabi ajar ajak dengan baik, dengan lemah lembut, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebaikan ajak orang. Dan dia tak dengar, ajak pula. Dia tak dengar, ajak pula dengan kesabaran. Faham tak? Itulah isi kandungan surah ni yang Allah suruh kita ikut, suruh kita buat. Hargai masa, jangan membazir masa dengan sia-sia. Pelihara iman kita, jaga iman, banyakkan amal ibadat, sentiasa berusaha buat baik dan ajak orang lain ke jalan yang benar. Ingatkan diri kita, benda yang betul dan sentiasa bersabar. Dengan ujian Allah, sentiasa bersabar masa ajak orang pun kena sabar. Maknanya benda yang benar kena royak. Okey. Seterusnya kita tengok kepentingan surah Al-Asr. Apa pentingnya surah Al-Asr ni? Di mana kepentingan dia? Pertama, menguatkan keimanan kepada Allah. Orang yang sentiasa membaca surah Al-Asr, faham molek makna dia akan jadi kuat imannya. Sebab itulah kita ngaji Quran sebenar, Allah suruh bukan ngaji Quran saya kena faham. Kena faham apa dia Allah nak ayat dalam Quran tu. Apa dia ayat-ayat Quran tu Allah nak ayat kita tu. Itulah kita nak belajar lah ni. Lah ni belajar soal asal dulu. Biar faham molek gapo Allah nak ayat kita. Jadi kalau kita faham molek, maka kita akan jadi orang yang beriman, kuat iman kita. Okey, yang kedua, kepentingan belajar lagi keduanya, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Jadi dan surah ni muka Allah bersumpah dengan masa. Allah yang ada, jangan buat benda sia-sia. Jadi kalau dia faham lah molek ayat ni, maka dia akan tak buatlah benda-benda yang salah. Dia tak akan pergi merempik, dia tak akan pergi lepok saja. Dia tak akan pergi buat benda-benda tak baik. Dia tak akan buat benda-benda yang negatif. Yang ketiga, kepentingan surah Al-Asr juga mempunyai matlamat hidup yang jelas. Kita akan tahu matlamat hidup kita gapo. Sebab Allah kata dah, semua manusia dalam kerugian melainkan orang yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan kebenaran. Maka kita akan buat. Ikut 4 golongan itulah. Betul tak? Kita akan kuatkan iman kita akan buat amal soleh, buat benda baik banyak-banyak. Kemudian kita akan ajak orang ke arah benda baik. Benda betul kita royak, lepas tu kita sabar ajak orang. Maka kita akan tahu, aku rasa jadi orang rugi. Maka aku kena buat gini. Okey, yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Sebab bila penting surah Al-Asr ni, kalau orang tu faham molek, maka dia akan sentiasa ajak orang buat benda baik. Dia ajak diri dia dan dia ajak orang lain. Jadi kalau semua orang ada faham molek benda ni, maka tak akan jadilah benda-benda perpecahan dalam masyarakat, tak akan jadilah porak-poranda dalam masyarakat. Semua tahu, tak boleh kita kena ajak orang ni supaya sebab Nabi Allah ayat dia Quran. Allah dia Quran, aku tak jadi orang rugi, aku nak ajak orang supaya benda baik. Orang dengar pula, aku belajar cukup ni. Kalau tak jadi orang rugi, aku nak ajak orang benda baik. Maka dia akan saling tolong-menolong dan akhirnya semua orang akan buat baik. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah seterusnya dalam muka surat 25 tu. Dia ada
Sebelah warna hijau, sebelah warna merah. Okay? Nampak tak? Setiap orang yang mempunyai 24 jam sehari. Kita ada 24 jam sehari. Itu kehidupan kita memang 24 jam sehari. Tak lebih, tak kurang. Dalam 24 jam sehari tu, kita boleh pilih sebenarnya mana kita nak. Okey, hijau ni benda yang positif, merah benda negatif. Apa dia? Pilihlah aktiviti untuk menggunakan masa secara bijak. Apa dia nombor satu? Ni kalau positifnya, menolak ibu bapa, mengulang kaji pelajaran, membaca Al-Quran, membersihkan persekitaran. Ni pula mengumpat, bermain secara berlebihan, bersukan ketika azan berkumandang dan tidur berlebihan. Awak boleh pilih ni benda. Pilihan di tangan awak sebenarnya. Pilihan di tangan semua orang. Allah beri kita pilih sendiri. Nak benda yang positif atau nak benda yang negatif. Tapi masalahnya manusia ni dia suka buat benda ni lah. Suka buat benda yang negatif. Tak sukalah positif. Betul tak? Kita kurang minat yang positif. Kita kurang minat tolong mopok. Kurang minat baca buku. Kurang minat baca Quran. Kurang minat nak membersih sekitaran. Kurang minat berada kebersihan. Okay? Tapi ramai orang suka mengumpat. Suka main game banyak-banyak. Suka orang tu hampir maghrib pun kita main lagi. Dan kita suka pada tidur. Jadi kena elaklah benda ni. Kena hindarkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia. Jangan buat perkara negatif. Kena ajar diri kita, pupuk dalam diri kita, semangatkan diri sendiri untuk buat benda yang positif supaya kita tak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebab Allah ayat datang sana, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia berada dalam kerugian. Jadi kata Osir berada dalam kerugian, maka laksanalah benda yang positif dalam kehidupan. Okey, daripada hadis yang disebutkan an Abi Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan waktu lapang. Riwayat Bukhari. Nak riwayat Nabi riwayat dah benar. Ramai orang yang sentiasa mengabaikan dua nikmat ni. Tuhan beri dua nikmat ni tapi kita abaikan. Apa dia? Masa sihat dan juga masa senang, masa lapang. Senang ni bukan maksud ustazah duit banyak, jangan salah faham. Senang ni masa lapang, masa kita tak sibuk, masa kita tak kalut, tak kerja banyak, masa lapang. Tapi ramai yang abaikan masa lapang tu buat tidur lah, ngopak lah, main game lah. Masa sihat tu tak cara. Bila sakit barulah nak baca Quran. Bila sibuk barulah nak bersih rumah. Bila sibuk baru nak tolong mak ayah. Bila sibuk barulah nak baca buku dekat nak puasa. Itulah kesilapan manusia. Nabi royak dah terang-terang Nabi royak ni. Memanfaatkan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab semua Muslim dan akan dipersoalkan di akhirat esok. Memanfaatkan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab kita semua. Memanfaatkan ni maknanya setiap masa kita ni kita akan disoal di akhirat esok ni. Akan disoal di akhirat esok. Jadi apa yang kita buat kita akan disoal. Kalau kita duduk mengopak pun kena soal, pukul berapa mengopak, ni semua ni kena soal esok. Jadi manfaatkan masa dengan betul. Okey, ini saja. Sajuk ni, okey, sentiasa bersabar dalam menyampaikan, menyebarkan kebenaran. Kena sentiasa bersabar.
Nak ayat benar-benar ni memang jarang orang nak dengar. Memang jarang sangat orang tak apa nak dengar benda walaupun betul-betul. Dia ngaku dari diri dia betul. Nabi Muhammad sebarkan Islam 13 tahun di Mekah. Tapi pok dakwah Nabi sendiri Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Nabi Nuh menyebarkan Islam hampir 1000 tahun. Tapi anak dia, isteri dia mati dalam keadaan kufur. Nabi Lut bukan main lagi ajuk supaya mentaati perintah Allah. Tapi pun sama, isteri yang paling hampir dengannya engkar perintah Allah. Sebab tu kita kena sentiasa bersabar. Kalau Rasulullah sendiri seorang Nabi, kekasih Allah, pesuruh Allah, orang yang paling dicintai Allah, yang dijamin masuk syurga, tak pernah berputus asa menyebarkan Islam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun Nabi menyebarkan Islam. Tanpa henti, non-stop. Tapi Nabi tak pernah mengeluh. Nabi tak pernah berputus asa. Nabi sentiasa bersabar. Maka kita umat Nabi Muhammad ni kena jadikan Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik contoh. Kena ikut cara Nabi. Kalau bosan ni, kalau sayang kita tak dengar, tak sehingga apa, kita kena koyak. Jangan sekali-kali putus asa, kena sentiasa bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Okey. Ni saja anugerah masa. Wahai Tuhan, telah Engkau bersumpah demi masa, kami ini akan selalu leka, melainkan jika kami beriman sentiasa dan berbuat baik sesama manusia. Wahai sahabat, kita ini dalam kerugian selama kita tidak saling mengingatkan tentang kebenaran, kesabaran dan semuanya tentang Tuhan. Jika ada yang salah lakunya, kita bantu. Jika ada yang lupa Tuhannya, kita seru. Kerana masa di dunia ini seketika, kita semua tidak kekal di sini selamanya. Saya baca saja ni. Kalau nak tahu cara baca, saya ni baca kursi juga ni. Awak scan ni, barcode ni. Dia akan tubik lah cara baca ni. Boleh buat? Boleh tak? Okey. Itulah sebahagian daripada pembelajaran kita pada hari ini tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr yang mengandungi 3 ayat merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Surah ni cerita dia lah tentang masa. Allah bersumpah demi masa, semua orang dalam kerugian melainkan orang yang beramal, yang beriman, beramal soleh, berpesan pada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Okey, kerja hari ini. Ada 2 kerja yang sebenarnya. Pertama, salin ni. Salin ni bukan sebab petok dah. Saya nak lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buat mana dia? Tapi tak ada makna siri ni awak ni. Ayolah. Senggang sebagai wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Senggang sebaris. Tulis wal asr. Lepas tu tulis demi masa. Maknanya. Lepas tu baru senggang pula sebagai innal insana lafi khusr. Buat mana lah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Senggang sebagai tulis ayat ni. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Buat mana lah kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Ni kerja awak tulis dalam buku AG1. AG1 dah. Seterusnya
Ustazah nak satu lagi. Sorry. Rakam. Rakam suara awak bersajak hantar pada Ustazah. Boleh? 2 kerja deh. Satu tulis salin surah sudah maknanya dalam buku AG1. Yang kedua, rakam saja awak ni, awak bersajak dan hantar pada Ustazah. Okey. Jelas ke? Kalau ada yang tak faham boleh hubungi Ustazah, tanya. Tanya saya. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap semua pelajar faham dan dapat laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Sekian dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.